Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada petang tu dalam kelas tadabbur. Okey. Siapa yang ada bersama dengan kami petang tu, sila-silalah share, tag kawan-kawan supaya setidaknya tahu yang kita ada kelas. Dah lama dah kita mula kelas Dah 2 minggu dah kita delay. Baru kita berkesempatan mula hari itu. Sepatutnya kita mula esok hari, tapi oleh kerana ada masalah yang dapat dielakkan esok hari, kita ada masalah, jadi kita ke depan lah, lebih awal kita mula. Okey, siapa bersama dengan kami boleh komen kah? Kami Anangga dulu. Boleh sikit kami baca komen kita. Siapa bersama dengan kami hari itu, petang tu, tolong komen dulu. Suara kami jelas sikit. Suara kami jelas sikit. Boleh type dulu supaya kami tahu, kami boleh baca komen kita. Sebab kini tu kami Anangga macam kami boleh baca komen. Siapa bersama dengan kami petang tu, tolong komen dulu kami Anangga. Boleh kami membaca komen. Petang tu kami ada dua Facebook yang kami buka. Facebook page Kek Lapis Cikgu Kaya, yang di sebelah kanan kami itu, yang sebelah kiri itu adalah Facebook personal kami, Kek Lapis Cikgu Kaya. Okey, tolong komen dulu kami Anangga. Boleh kami membaca komen kita, macam kami dapat membaca komen tu. Okey, boleh komen ataupun bagi love, thumbs up dulu sebelum kami memulakan, sebab kami takut kami boleh baca komen. Okey, siapa bersama dengan kami boleh tag kawan, share dengan kawan supaya boleh bersama dengan kita petang tu. Kita tadabbur mula kek lapis Oreo. Siapa bersama dengan kami tolong komen dulu siapa ada. Kami belum dapat membaca komen lagi. Okey. Pukul 3 kita mula. Apa khabar kita semua? Lama kita bersua 2 minggu dah kita bertemu dalam kelas tadabbur tu. Hari tu kita dah bertemu. Kita belajar kita share ilmu, share pengalaman. Siapa yang ada pengalaman lebih, kita sama-sama lah kongsi Okey, kita mulakanlah sebab dah pukul 3. Okey, sebelumnya kami nak memperkenalkan diri kami dulu. Nama kami Cikgu Kaya. Kami mempunyai jenama KLCK atau lebih dikenali sebagai Kek Lapis Cikgu Kaya. Ia adalah jenama kami. Kami juga ada menyediakan PJJ kami ada e-book, ada 2 e-book. E-book pertama dipolah pada tahun 2015. Tajuknya Panduan Menjadi Usahawan Kek Lapis. E-book yang kedua adalah dipolah pada tahun 2016, tapi kami lancarkan 2017. Nama bukunya adalah e-book 30 resepi Kek Lapis Cikgu Kaya. Itulah e-book yang kita akan tadabbur pada petang tu. Kita akan tadabbur petang tu. Siapa-siapa yang ada permasalahan boleh tanya. Boleh tanya dengan kami. Sebab e-book tu apa yang bestnya, nya sangat mudah kita belajar. Bagi orang yang baru mula-mula nak berjinak-jinak dengan mula kek lapis, nya perlu miliki e-book tu. Sebab bilanya ada e-book tu, nya mudah untuk mula kek lapis. Sangat mudah mula kek lapis dengan e-book tu. Nya bahan-bahannya banyak. Lepas ada pada cara-cara mula. Lepas bahan-bahan yang mudah untuk didapati. Sangat mudah untuk didapati. Okey, siapa yang bersama dengan kami tolong komen dulu. Kami dapat baca komen. Siapa yang ada bersama dengan kami Anangga dulu. Sebelum kami memulakan kami pun kelas tadabbur, boleh komen suara kami jelas kan? Suara kami jelas tolong komen dulu. Boleh dengar ke suara kami tu sebelum kami memulakan kelas tadabbur, sebab kami takut kelak kita dengar suara kami. Boleh dengar ke dekat page, dekat personal
Boleh dengar suara kami kan? So kami si boleh baca komen. Kami si dapat baca komen tu. Okey. Sekejap sekejap. Sekejap lepas ni kami akan datang balik. Okay, sorry ada komen So kami takut kami si dapat membaca komen. Okay, jelas. Okay, alhamdulillah ada Kami takut kami si dapat baca komen. Bila dah ada seorang beri respon komen, maksudnya kami boleh membaca. Alhamdulillah kami boleh membaca. Kami boleh baca komen kita. Takut kelak ada persoalan, kami si dapat si dapat menjawab. Macam kita belajar molah kek pedal pop Arya. Ramai orang bertanya soalan tapi kami si dapat nak menjawab sebab kami si dapat baca. Okey, gitu okey. Kami dapat baca. Okey, kita mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa yang ada e-book, buka muka surat. Kita belajar kek Oreo, kek lapis Oreo, buka muka surat. Arya kita dah belajar chocolate cheese. Kita belajar kek Oreo muka surat 9. Kita akan belajar tu. Kita belajar molah kek Oreo. Kita belajar molah kek Oreo. Atuknya kita belajar kek Oreo. Okey. Sebelum minggu-minggu yang sudah, kita sudah belajar mula-mula sekali kita dah belajar, kita tadabbur kek evergreen. Mula-mula kita molah kan. Atuknya. Kita belajar molah kek evergreen mula-mula sekali. Okey, kelas pertama Arya kita molah kek evergreen. Selepas kek evergreen kita belajar, kita tadabbur kek pedal pop. Tu kita belajar kek pedal pop. Selepas kita belajar molah kek idola. Kita dah tadabbur kek idola. Selepas idola kita belajar kek chocolate cheese. Kita dah tadabbur kek chocolate cheese. Maksudnya tu adalah tadabbur kita yang kelima. Silap kami tadi, kami ngengkah yang keempat. Sepatutnya kami letak hashtag 5. Bukan hashtag 4. Yang kelima sepatutnya. Sebab hari tu kita belajar molah kek Oreo. Kita belajar molah kek Oreo. Buka muka surat 9. Buka muka surat 9. Okey, kami akan madah. Okey, bahan-bahannya buka muka surat 10 tu nyempun. Kita pun resepinya. Ada dalam e-book tu ada resepinya. Cara-cara molah, ada bahan-bahan, cara molah, lepas cara membakar. Semua ada di dalam resepi tu. Semua ada di dalam resepi tu. Dah sediakah? Siapa-siapa yang ada e-book sediakan kertas pen untuk catat, supaya kelak kita tahu bila kita nak molah kita tahulah cara nak molahnya. Bagi yang si ada e-book jangan susah hati, boleh salin. Boleh salin dalam buku kita untuk dijadikan sebagai rujukan bila kita nak molah kek lapis Oreo tu. Okey. Apa bahan-bahannya? Okey, bahan-bahannya adalah mentega. Mentega. Okey, mentega yang kami cadangkan, kami lebih suka kita makan golden churn. Golden churn ataupun mun kita ada
Anchor pun boleh pakai. Asalkan mentega. Bila kita makan mentega, memangnya akan wangi. Kek kita akan wangi, nya akan lembut, memangnya akan jadi sedap bila kita makan mentega. Okey, bahan yang seterusnya adalah kita makan telur grade dalam e-book kami engkasih grade B 60 gram, tapi biasanya kalau nya 60 gram memangnya grade A. Grade A. Kita makan telur grade A. Selepasnya kita ada gula halus. Gula halus, mun kita si ada jumpa gula halus, boleh pakai gula caster. Boleh pakai gula caster. Pakai gula caster. Lepasnya kita ada overlet. Overlet tu tujuannya untuk kita pun adunannya gebu, nya jadi kembang, teksturnya jadi lebih lembut. Ialah gunanya overlet attack. Selepasnya kita ada susu pekat. Kita ada susu pekat, apa-apa jenama aja susu pekat boleh pakai. Apa-apa aja, asalkannya susu pekat. Susu dalam tin ya. Susu pekat dalam tin ya, kita pakai ya. Selepasnya kita ada holik. Kita ada holik, nyuruh kek kita jadi nyaman. Holik ya, nyuruh kek kita jadi nyaman, sebabnya wangi juga. Lepasnya kita ada tepung Hong Kong. Mun kita si jumpa jual tepung Hong Kong, boleh pakai tepung pau. Boleh pakai tepung pau. Selepasnya apa lagi bahannya, kita ada cheddar cheese. Kita ada cheddar cheese. Yang kalau kami lebih suka pakai yang Kraft, jenama Kraft, yang berwarna biru ya, yang berwarna biru. Kita pakai cheddar cheese, jenama Kraft. Selepasnya kita ada kaya, seri kaya. Kita ada seri kaya. Dan kita ada esen vanila, dan semestinya mesti ada biskut Oreo. Kita mesti ada biskut Oreo untuk kita susun dekat lapisan adunan kita. Okey. Boleh boleh ikut apa yang kami dah sebut tadi. Boleh ikut Okey, kami ulang balik ulang balik apa yang pun bahan-bahan, takut ada kawan-kawan kita yang sempat nak menyalin. Okey, kami pada bahan-bahannya adalah mentega, telur grade A, gula halus atau gula caster, overlet, susu pekat, holik, tepung Hong Kong atau tepung pau. Lepas kita ada cheddar cheese, seri kaya, esen vanila dengan biskut Oreo. Boleh faham kan? Boleh jelaskah suara kami? Boleh? Siapa yang bersama dengan kami boleh komen supaya kami tahu yang kita memang faham apa yang kami sebut tu. Takut kelak kita terlepas. Mungkin kita si faham boleh tanya. Sebab bahan-bahan tu bagi kami lah, untuk orang yang baru mula-mula berjinak-jinak dengan kek lapis, yang baru nak mula kek lapis nak, memang sangat sesuai setidaknya memiliki e-book tu, sebabnya sangat mudah. Terima kasih Suzita, jelas padanya. Sebab bahan-bahannya sangat mudah. Sangat mudah untuk kita cari, dan kita nak mula kek tu pun sangat mudah. Sebabnya si rutit nak mulahnya. Okey. Kemudian kita tangga cara-cara mengadunnya. Macam ni cara kita nak mengadunnya. Cara mengadunnya adalah, okey, mula-mula satukan mentega. Pastikan mentega kita ya dalam keadaan dalam suhu bilik ya. Suhu bilik, contohnya mun kita makan yang bentuk cube ya, bentuk dalam cube. Katalah kita pakai yang golden churn dalam bentuk cube ya nak. Keluarkan awal sikit. Contohnya 2 jam ke 3 jam awal supayanya berada dalam suhu bilik nyesik lembik gila. Bila kita ngadunnya kelak lebih senang, lebih mudah. Ataupun mungkin kita makan jenis yang dalam tin. Katalah kita makan yang dalam tin, pastikan nyesik terdedah dengan cuaca yang panas lah. Sebab takut kadang-kadang nak munnya terdedah dengan cuaca panas, nya akan berminyak dalamnya. Bila nya berminyak, memang adunan kita kelak bila kita ngepuknya, nya si berapa nak kembang gila. Macam ni pastikan nya si terlalu panas, kena suhu panas lah. Okey, andai katalah apa berlaku mentega kita ya tadi nya macam berminyak rupanya. Mun yang berminyak, kita simpan dulu sekejap dalam peti ais ataupun dalam chiller. Letak sekejap supayanya minyaknya tadi beku sikit lah, beku sikit macam ni
Okey. Selepas ya, ambilkan satukan mentega, gula dengan overload. Letak dalam mangkuk mixer kita ya. Lepasnya kita pukul adunannya sampainya putih dan kembang. Sampainya putih dan kembang. Anggaran kita dalam 7 ke 8 minit macam ya. Kita guna speed yang laju lah. Bila kita guna speed yang laju, memangnya cepat gebu. Cepat gebu. Kita mau putih kembang, putih dan kembang Selepas ya, bila dah 7 minit ke 8 minit dah berlalu, kita pusing tadi. Okey, masukkan telur satu persatu. Masukkan telur tadi satu persatu, pecah. Kita mungkin tak simak mecahnya dekat mangkuk mixer kita ya. Kita pecah dekat luar lah, supaya kelak bila kita mecahnya, yang pertama untuk mengelak daripada kulit telur yang termasuk ke dalam adunan. Yang kedua, kita takut telur kita yang busuk. Apa yang berlaku bila telur busuk masuk dalam kek kita, best lah kan. Jadi untuk mengelak daripada perkara yang berlaku, pecah di luar. Bila kita nak masuk, letaklah mangkuk lain. Bila kita nak masukkan ke dalam adunan yang mentega tadi, letak satu-satu, akan berpusing adunannya sebati dengan telur. Lepasnya kita menggunakan speed yang sederhana. Tadi yang adunan mentega tadi kita menggunakan speed yang laju, sebab ada mentega, ada gula dengan overload yang kena laju. Tapi bila kita masukkan adunan yang bahan cair macam telur, kita kena kurangkan speed ya. Jadi sederhana. Jadi speed yang sederhana, anggaran dalam 3 ke 4 minit macam ni. Hanya berpusing, tolok sampailah adunannya sebati. Telur yang tadi sebati dengan adunan mentega tadi. Okey, selepas ya, masukkan susu pekat. Serikaya, esen vanila dan holik. Putar selama 2 ke 3 minit. Macam ni. Bila dah sebati, 2 ke 3 minit dah sebati, barulah kita masukkan tepung Hongkong ataupun tepung pau tadi. Masukkan tepung Hongkong ataupun tepung pau. Mungkin kita ada tepung Hongkong, boleh pakai tepung pau. Tapi musik juga jumpa tepung Hongkong, kita si jumpa tepung pau, kita si jumpa. Boleh pakai tepung gandum. Okey, Azrina, selamat petang cikgu, baru tengok live, baru habis makan. Lewat kita makan Azrina. Pukul 3 lebih dah kita bawa makan. Terima kasih sama dengan kami. Okey, mun ada apa-apa persoalan boleh tanya dengan kami. Okey, sebab resepi tu sangat simple, sangat mudah. Siapa-siapa boleh mula tu. Yalah rugi kita asyik nyalin resepi tu sebabnya sangat mudah. Bahan-bahannya si banyak. Jadi masukkan tepung tadi ke dalam adunan tadi, sikit-sikit kita ngengkah tepung tadi sikit-sikit supaya nyasi berketul gila dekat bawahnya kelak. Supaya nyasi berketul dekat bawah. Mun kita ngengkah sekaligus, takut kelak tepung yang kelak pergi ke bawah, mendap ke bawah, kita pun pedal ataupun whisk kelak akan berpusing dekat atas. Jadi nyempun mendap ke dibah. Jadi letak sikit-sikit supaya cepat sebati. Adunan kita cepat sebati dengan tepung tadi. Selepasnya bila dah siap dah kita pun adunannya tadi, bahagikan kepada dua. Bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian satu kita nak ngengkah warna kuning. Satu lagi bahagian kita nak ngengkah warna hijau. Warna kuning dengan warna hijau. Apa yang kita nak letak dalam adunan yang berwarna kuningnya? Kita nak masukkan parutan cheese cheddar. Waalaikumsalam Nani Nadira. Baru masuk Nani. Selamat petang Nani ya. Okey. Selepas ya, bila kita masukkan parutan cheddar yang tadi yang jenama Kraft ya, kita parut-parutkan. Kami lebih suka mun kita makan parutan yang besar. Yang besar sebab bila kita makan parutan yang besar, bila kita makan kek ya, nya berasa gigitan kita nak berasa cheddar cheese-nya. Ya lebih nyaman lagi
Ataupun kita si mau makin nak besar nak kecil pun boleh. Parutan yang kecil pun boleh, tidak ada masalah. Asalkan ada cheese dalamnya. Berasa cheese ni kelak. Selepas ya, dah kita sebelum kita masuk cheese tadi, kita letak pewarna dulu. Letak pewarna kuning dulu. Sebab tadi kita dah bagi kepada dua bahagian kan. Yang pertama tadi warna kuning, yang kedua tadi warna hijau. Letak pewarna dulu. Letak pewarna dulu, sikit bahagiannya letak pewarna kuning, sikit bahagiannya kita letak pewarna hijau. Pewarna kuning tadi kita letakkan cheese cheddar yang diparut tadi, kita masuk dalamnya. Lepas ya kita gaul-gaulkan. Kita gaul-gaulkan guna spatula aja. Jangan guna mixer lagi. Jangan kita mixer lagi ya, jangan. Okey, Nani Mada lama dah tak buka FB cikgu. Siapa? Kelak kita buka lepas tu. Okey. Selepas ya, dah warna kuning tadi dah settle, kita dah letak parutan kita dah letak parutan cheddar cheese. Kita letak yang warna hijau pula. Yang warna hijau tadi kita biarkan kosong berwarna hijau. Kita letak pewarna hijau biar kosong sebab adunan yang berwarna hijau ialah yang kita akan letak Oreo kelak, kita nak susun Oreo. Okey? Boleh? Khatijah. Waalaikumsalam dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersama petang untuk my kakak Khatijah alias. Siapa bersama dengan kami hari tu, beri love dulu. Biar semangat sikit, beri love dulu. Selamat masuk siapa. Beri love dulu yang dekat page Azrina, beri love dulu. Siapa yang dekat personal, beri love dulu biar ada semangat sikit petang tu. Beri semangat sikit. Terima kasih yang bagi love. Terima kasih yang bagi love. Yang bersama petang tu, terima kasih. Bawa semangat sikit bila ada orang beri love. Okey. Cara membakar. Boleh boleh faham cara membakar lagi. Kami nak ajar cara membakar lagi. Cara membakarnya senang aja cara tu. Kek tu sangat mudah. Sangat mudah. Terima kasih Azrina bagi love. Terima kasih bagi love. Okey. Cara membakarnya yang pertama, panaskan oven dulu. Panas oven dalam 5 ke 10 minit macam ya. Kita panaskan oven dulu biar oven kita panas. Kita nak guna suhu 180. Azrina Amanda boleh faham cikgu. Terima kasih. Sebab kek tu senang kan? Senang nak difaham. Jadi kelak bolehlah kita mula kek Oreo tu. Senang lah dipolah. Bahan-bahan sikit, senang nak mula. Okey. Dah kita panaskan oven tadi dalam 5 ke 10 minit. Kita pakai suhu 180. Kita pakai suhu 180 darjah. Kita menggunakan api atas aja. Dari mula kita melapis sampai habis lapisan, kita memang akan pakai suhu api atas saja. Kita pakai api atas saja. Supaya kita pakai api bawah. Kita pakai api atas saja. Selepas ya, pastikan loyang yang kita guna ya, pakai 88 kali 3,5 ataupun mungkin kita ada loyang 88 kali 4 pun boleh, tidak ada masalah. Lepas ya, loyang ya kita alaskan dengan kertas minyak supaya kelak bila kita nak mengeluarkan kek kita ya, nyasi melekat. Nyasi melekat. Jadi senanglah kelak bila kita nak mengeluarnya daripada loyang. Jadi kita letak kertas minyak. Selepas ya, nombor 4. Macam ni cara kita nak melapisnya tadi. Mula-mula kita tanggal dulu. Mula-mula warna apa yang kita nak lapis ya. Kan tadi kami ada dua bahagian. Kita ada dua bahagian Okey, dua bahagian. Warna kuning dengan warna hijau. Warna kuning untuk atas dan bawah. Atas dan bawah. Atas dengan bawah. Maksudnya kita kena pandai membagi untuk memudahkan untuk memudahkan kita melapis adunan yang berwarna kuning tadi, supaya kita lelah lah kita nak nak mikir banyak ni tinggal kita lepas tu, supaya kelak adunan yang untuk kita di bahagian atas kelaknya sama banyak. Jadi kita pola adunan kuning tadi bagi kepada dua bahagian. Adunan kuning tadi bagikan kepada dua bahagian supayanya sama rata. Jangan kelak dibahnya tinggi, lepas ya bahagian atasnya kelak rendah, sebab kita si pandai bagi. Si boleh bagi. Nani Mada lain saya tak okey sikit cikgu, itulah lambat sikit tak apa.
Lepas ya, bila kita dah magiknya duakan, memangnya akan jadi sama rata. Sama rata. Bawah dengan atasnya kelak sama rata. Jadinya macam tu kelak. Jadi macam tu kelak. Jadi mula-mula untuk lapisan yang pertama, warna kuning dulu. Kita ambil adunan yang berwarna kuning dulu. Ambil berwarna kuning dulu. Okey. Untuk satu adunan tu, kita boleh dua cara. Sama ada nak pakai sendok ataupun kita nak pakai timbang. Dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Okey, mu nak timbang, boleh timbang 160 gram ataupun 180 gram. Untuk satu lapisan tu. Macam ni ya. Untuk satu lapisan tu, boleh guna 160 ataupun 180 gram. Untuk satu lapisan. Nani, ni pun macam tak okey saja lain. Tak apa Nani. Nanti boleh buka sebab yang ni saya tak delete dulu Nanti boleh tengok Nani Okey, lapisan berwarna kuning tu kita ada 1 2 3 4 5. Ni ada 5 lapisan. Okey, ni ada 5 lapisan. Okey, untuk lapisan yang kelima, habiskan adunan yang berwarna kuning. Selepasnya kita nak melapis yang berwarna hijau ya. Nampak sip yang warna hijau ya. Katijah pun lain kat situ pun sip bagus. Oh, ramai orang hari tu lain sip berapa bagus lain sip berapa bagus, mungkin cuaca kita kan sip berapa bagus Ya, nyuruh lain kita sip berapa bagus juga tu. Yang page okey. Lain okey, page Okey, untuk macam ni cara kita nak nyusunnya. Bila dah berwarna hijau, bila dah pergi ke lapisan yang berwarna hijau, macam ni cara kita nak letak biskut Oreo ya. Macam ni caranya. Caranya ialah letak dulu adunan yang masih adunan kita yang berwarna hijau tadi nak. Caranya hanya agi basah, adunannya agi mantap, kita terus letak biskut Oreo. Biskut Oreo 2 ya. Yang yang di tengah-tengahnya ada. Ni ada dua cara. Sama ada kita maunya agak masih ada inti, macam kami tu ada inti, agak masih ada intinya. Kami si buang intinya. Ada dua cara. Sama ada kita susun dengan masih ada inti, ataupun yang kedua nya dibuang inti. Nya macamnya. Azrina, axis line hilang cikgu kan? Axis ada masalah. Siapalah kita belajar sebab yang tu kami si delete dulu. Siapa boleh tangga ataupun boleh pergi ke channel YouTube kami. Kami ada letak dalamnya. Siapa-siapa yang lainnya siapa bagus kelak boleh pergi ke channel YouTube kami channel YouTube kami Rukaya Alias. Boleh tangga sia kelak siapa yang si dapat tangga. Kelak pun boleh tangga. Kami si buang dulu Okey, cara letaknya, cara kita nyusunnya, katakanlah tu adunan lapisan kita tadi nak, lapisan yang berwarna hijau yang masih mantap tadi nak. Okey, katakanlah tu permukaannya yang masih mantap, kita letak kita susunkan Oreo tadi, biskut Oreo tadi. Tekan sikit aja rasanya. Jangan tekan benar gila tekan sikit aja supayanya tenggelam sikit dekat adunan kita yang masih mantap tadi. Macam ni. Susun kita 1 2 3, susun 3. Sebab kita tadi kalau yang 88 kali 3 ataupun 88 kali 4 nak, kita boleh susun 3 ataupun 4. Okey, susun 3 ataupun susun 4. Terpulang kepada kita maunya rapatnya macam ni. Sama ada kita maunya rapat 4 ataupun kita maunya rapat 3. Mun 3 nya ada renggang sikit lah. Atau 3 4 ataupun 3 ataupun 4 terpulang kepada kita. Macam ni kita nak mengolah kek kita ya. Mun kita maunya berasa Oreo kita letak 4. Letak 4 berasa lagi. Kita pun bila kita motong gelak kacaknya pun potongan adanya pun nampak Oreo-nya. Macam ni best bilanya nampak Oreo memang kacak. Nya bahagian hijau aja. Bahagian hijau aja yang kita letak biskut Oreo ya. Ada soalan kah? Ada soalan sik dengan
kek Oreo tu. Kami rasa Oreo tu macam senang gila kan. Orang siap dah bertanya. Senang kan. Si payah pini palak nak mikir lagi. Babnya senang nak mula. Okey, dah susun. Habis dah kita pun warna hijau. Hijau ya. Kita boleh pola dua lapisan untuk yang ada biskut Oreo. Maksudnya warna hijau yang kali pertama tadi kan. Warna hijau kali pertama tadi kita dah susun dah Oreo 4. Lepas dia masuk dalam oven. Lepas dia masak dahnya, keluarkan. Letak lagi adunan yang baru. Adunan yang baru ya, jangan dulu engkau Oreo. Belum. Lepas dia masuk lagi dalam oven, keluarkan lagi adunan yang kedua ya. Kita dah letak adunan yang baru kan, yang mantap tadi nak. Lepas dia baru kita boleh susun. Barulah kita boleh susun. Susun kita pun Oreo tadi. Ya terpulang pada kita sama ada kita mau engkau 2 lapisan untuk yang ada biskut Oreo ataupun kita nak mau 3. Mau 3 lapisan untuk Oreo. Okey, Azrina Mada, saya ada soalan cikgu. Senang gila kan Azrina? Senang gila. Okey. Selepas ya dah habis dah adunan berwarna hijau. Dah habis dah berwarna hijau. Kita habiskan adunan yang berwarna kuning tadi. Kita habiskan adunan yang berwarna kuning. Adunan yang berwarna kuning tu tadi. Yang berwarna kuning tadi kan dah habis dah warna hijau kan. Dah habis dah warna hijau. Kita pergi yang warna kuning pula. Adunan yang berwarna kuning. Kita habiskan adunannya sampai nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lapisan. Nya ada 5 lapisan juga. Nya ada 5 lapisan juga. Sampainya habis. Macamnya. Jadi siap kek kita. Senang aja. Senang aja, nyempun bahan-bahan ada di situ. Kami madah nombor 7. Untuk bahagian tengah ambil 2 serbuk senduk atau dah tadi. Lakukan proses yang sama untuk adunan yang berwarna kuning. Untuk bahagian atas, jika adunan sudah habis, sejukkan kek dan bolehlah dipotong. Kek tu bilanya udah siap, jangan kita potong terus. Jangan potong terus. Sebab bilanya udah masak baru masak, kek yang lagi panas. Jadi bila kita motong, kek yang lagi lembut. Bila yang lagi lembut, mungkin kita nak motong juga, besar kemungkinan kek kelak cepat patah. Bila kita ngeluarnya daripada loyang bila kita nak ngangkatnya, bila kita nak ianya cepat. Kita nak wrappingnya bila kita nak wrappingnya cepat cepat patah sebabnya lembut. Dan sikit lagi bilanya panas, memang sesuai lah untuk nak kita wrapping terus, takut kelak kek yang cepat berkulat. Jangan di wrapping terus. Bilanya baru masak ya, jangan dulu kita wrapping. Biarnya sejuk dulu. Biarnya sejuk beberapa jam. Bilanya udah sejuk, tepi-tepi kita pun kek ya, guna spatula ataupun pisau kan tepi-tepi ya, pola kita macamnya tepi-tepinya supaya merenggang daripada loyang. Lepas ya barulah kita terbalikkan. Kita buanglah nyempun kertas minyak ya, dan kita boleh potong. Potong ikut kesesuaian. Sama ada yang untuk kita makan ke ataupun untuk kita jual ke, terpulang. Macam ni kita nak molah kek kita ya. Jadi senang nak molah kek lapis Oreo tu. Lagi sekali kami tunjuk kek lapis Oreo macam tu lah rupanya. Bila kita makan, kita akan rasa warna kuning, kita akan rasa parutan cheese. Bila kita bahagian hijau tu, bila kita makan, nya terasa Oreo. Ada 2 dalam 1. Ada rasa cheese dan nya ada rasa Oreo. Jadinya sedap lah rasa keknya, sedap, kombinasi yang sedap. Okey. Jadi nyempun resepi tadi ada di situ, macam tu lah rupa resepinya. Kita nangga ebook tu, bahan-bahan ada disedia di situ. Selepasnya cara-cara mengadun ada di sia, cara-cara membakar ada di sia. Senang. Bila ada ebook bila kita nak mula senang. Kita rujuk aja ebook tu. Senang aja. Okey.
Kami bila ada kami selalu madah dengan kawan-kawan kita yang dah berbeli e-book nak, kami suruhnya pula macam tu. Printkan. Kalaulah di rumahnya tak si ada printer, boleh hantar ke kedai. Photostat. Kedai photostat memang ada yang menyediakan perkhidmatan print untuk macam tu. Ni akan jadi print macam tu. Banyak yang pun resepi tu ada 30. Di pola macam tu lebih best lagi bila kita nak belajar, bila kita nak merujuk senang. Kek-kek dalam tu sangat mudah. Kek tu memang sangat mudah. Kek tu sangat mudah di pola, bahan-bahan mudah nak dicari. Sip mahal gila kosnya. Jadi memang sesuai untuk orang yang baru mula-mula nak belajar mula kek lapis. Jadi hari tu kita dah selesai belajar tadabur mula kek Oreo, kek lapis Oreo. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan belajar mula kek lapis tu. Kita minggu depan hari Sabtu minggu depan kita akan belajar mula kek tu. Nama kek tu adalah kek lapis 2 silang. Kek lapis 2 silang. Apa bahan-bahannya? Kelak minggu depan kita akan belajar. Minggu depan kita akan belajar muka surat 11 pula. Okey, ada persoalan? Saya ada persoalan? Kita nak menutup kelas tadabbur kita pada petang tu. Terima kasihlah kami ucapkan kepada orang yang bersama dengan kami, yang setia dengan kami, yang dalam page, yang komen, yang bagi love, yang bagi thumbs up, yang setia bersama dengan kami dalam Facebook personal. Terima kasih bersama dengan kami petang tu. Masa yang sangat sesuai untuk kita nangga sukan Olimpik. Ada yang nangga sukan Olimpik, ada yang tidur. Sangat sesuai masa tu kan. Okey, jadi setakat diajaklah. Siapa-siapa yang berminat dengan e-book boleh kontak kami 0138068922. Cikgu Kaya. Okey, setakat diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.